Surah Mufaikah, muka surat 19. Rumi 17. Baca. Tujuan. Disunatkan jangan pada hajat kecil atau kencing menghadap mata angin waktu ia bertiup. Demikian juga pada hajat besar yang cair supaya tidak datang percik najis kepadanya. 8. Sunat bahawa jangan pada hajat pada lubang-lubang tanah yang tidak diperbuat untuk tempat pada hajat, kerana lubang-lubang tanah itu tempat yang majid dan binatang-binatang yang daif. Ni boleh 9. Makruh qada hajat pada jalan manusia dan di bawah pohon kayu yang berbuah dan tempat berguna orang lain, dan jika menyakiti orang lain maka haram juga hukumnya. 10. Haram membawa sertanya ke tempat pada hajat kitab suci Quran Karim dan hadis Nabi SAW dan Asmaul Husna atau nama-nama Nabi atau nama-nama malaikat. 11. Disunatkan menutup kepala ketika pada hajat walaupun dengan seumpama dengan sapu tangan dan memakai kasut ketika masuk tandas. 12. Disunatkan membaca doa ini kemudian daripada istinja selepas keluar tandas. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sucikanlah hatiku daripada nifak dan peliharakanlah farajku daripada perkara-perkara yang keji. Okey, pelajaran yang malam ni kita nak belajar. Yang pertama, kita tak buat benda tu dapat pahala. Kita tak buat benda ni, kita dapat pahala. Berarti kita tinggal benda ni, automatik dah pahala kita berjalan. Time kita rasa nak kencing ya, kita tak buat benda tu, automatik kita dapat pahala. Macam kita pergi tandah lah, ni tempat yang disediakan, automatik kita dah dapat pahala ni. Apa dia pahala dia? Pahala dia dikata jangan kencing menghadap mata angin. Faham tak? Jadi kalau kita tinggal benda ni, macam kita duk kencing lah ni, pahala dah dapat dah. Pahala apa? Kita memang tak menghadap mata angin. Takkan nak tunggu mata angin ada baru kita dapat pahala? Bukan. Jadi dia suruh kita tinggal. Tinggal ni masa bila-bila pun dapat pahala. Yang kedua, yang seterusnya dia kata kalau kita berak jenis cirik. Cirik lah, kalau kerah tak apa. Kalau angin kuat pun, kalau kerah pun dia jatuh elok. Dia bukan kuting beliung. Yang tu berak kerah pun melekat habis. Ni maksud angin dekat sini, angin yang jenis macam tepi pantai ni. Angin tepi pantai kan jenis angin ribut ni. Yang tu kalau kita nak kencing, kita tengok dulu. Kalau mata angin tu arah daripada sana, kita kencing jangan berlawan, kencing ikut dia. Ikut dia derah sikit tepi. Maksudnya kalau angin hala pergi sana, kita kencing hala ke sana. Jangan kita lawan. Lawan nanti dia risau kat sini apa dia? Yang ditakutkan bahawa akan ada percikan. Percikan macam mana? Najis tu dia bukan kita buang, tapi sebenarnya kita duk sapu kat badan kita. Sapu macam mana? Sapu cara dia kita tembak dekat angin, angin tu berlawan, dia akan himbah kena kita balik. Seolah-olah macam kita percik minyak wangi tu, minyak spray tu. Pum, kena muka balik. Jadi imbah dia kat situ. Jadi kalau kita tinggal benda ni, kita dah automatik dapat pahala. Pahala sunat ni namanya pahala lah. Yang kedua sama juga, kita tak buat apa dia. Dia yang ni kita tengok berlaku dekat mana? Dekat bendang. Biasanya dekat bendang-bendang kan banyak lubang-lubang ni. Biasanya kalau batah-batah bendang yang tinggi-tinggi tu. Kadang-kadang kat lerang-lerang bukit kan. Yang tu ada banyak tu, kadang lubang ular,
Kadang-kadang lubang berok ni besar juga. Yang kita duk pergi cari kerja buat apa pergi berak situ. Yang kencing pula pergi bubuh kencing situ buat apa. Dia suruh kita menghormati tempat-tempat tinggal makhluk yang lain. Itu adab dia kita dengan makhluk. Jadi kalau ada lubang, tebang tanah, jangan. Yang paling selamat adalah kita gali lubang sendiri. Kalau tengah hutan ke, bawa cangkul satu, gali lubang sendiri. Ataupun kita di padang pasir ke, cari batu-batu tajam yang boleh buat lubang, kita jadikan, korek lubang tu buat sendiri. Berak lepas tu kambut. Macam kucing duk buat tu. Kucing pun belajar, ajak kita juga, kucing pun pandai. Dia korek lubang dulu, walaupun dia kambut tak sempurna. Tapi dia tahu dia kambut, dia hidup-hidup, dia tahu dengan cara dia hidup. Dia cium tengok bau kuat tak kuat. Kalau bau sikit-sikit tu okey lah tu. Kalau bau kuat tu berarti tak hilang lagi. Tapi kadang-kadang dia kai-kai kena pula tak. Mana boleh nak kai, tak kerah. Dia tinggal macam tu ya. Jadi kita nak kena belajar adab ni caranya. Sebenarnya sunat-sunat ni adalah adab kita. Walaupun kita kata aku memang tak buat. Mana ada aku berak dalam lubang, punya lubang, memang tak buat. Tapi paling kurang kena ada ilmu tentang benda ni. Ini adalah termasuk adab kita ketika kita nak kencing dan nak berak. Kalau orang tanya apa dia adab kita ketika kita kencing, di antara dia kita bagi tahulah. Tak boleh kalau kencing dalam lubang. Lubang apa? Lubang binatang, lubang semut, lubang ular. Tak boleh. Ataupun kita takut benda tu jadi apa? Contoh macam tempat apa? Busur. Selalu kita duk kata busur macam busur semut tinggi tu kan. Kita duk kencing situ, tengok-tengok telok kita orang lelaki ni kembang. Besar sebelah. Rupa-rupanya tempat kita kencing tu bukan tempat semut, tempat ada kediaman jin. Ni yang kita kata ni. Takut-takut kita buat salah pada makhluk tu sampai efek kena pada kita. Lepas tu nak sembuh tak ada doktor pun tak boleh nak bagi sembuh. Doktor pun tak boleh nak bagi sembuh. Cara dia macam mana? Sudah. Nak kena pergi cari ustaz pula. Ruqyah. Kadang-kadang dia bergembok tu dah ada makhluk dalam tu. Dia simpan makhluk tu masuk dalam telok tu. Dia jadi macam kena rasuk. Nak kena buang makhluk tu pula. Nak kena perdamaian pula. Nak kena macam-macam lah. Ni salah satu adab kita ketika kita nak kencing berak, kita kena tahu. Walaupun kita tak buat, tapi itulah nama dia pengetahuan, ilmu. Jangan buang kencing berak dalam tanah yang tidak diperbuat untuk qada hajat. Maksudnya yang dah jadi. Kita pergi dekat bukit, tengok-tengok ada lubang siap dah. Nampak elok sangat, aku pun nak terkencing. Kencing-kencing, tengok-tengok hilang kepala. Kena tokok dengan ulang. Tak kena cara jaga. Itu nama dia sunat. Sunat jangan buat. Bukannya sunat kena buat. Jangan buat tu dah dapat pahala. Yang ke-9, benda ni kalau kita buat dia jadi makruh. Makruh ni benda tak dapat pahala. Tak dapat pahala pun, dosa pun tak dapat. Tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Makruh ni berarti kalau kita buat tak dapat dosa. Dia jadi benda yang dibenci. Tapi tak marah. Macam mana kita kata macam ni lah. Janganlah makan berdiri. Lepas tu yang buat je kau makan berdiri. Kita tak ambil rotan ke. Kita tak ambil batu baling kat dia. Cuma kita rasa macam benci tengok. Tapi dia buat. Kita tak kata apa. Tapi hati kita benci. Macam tu lah nama dia makruh. Perkara yang dibenci dibuat. Tapi Allah Ta'ala tak bagi dosa. Tapi kalau kita tak buat, tak buat dapat pahala. Kita tinggal benda makruh dapat pahala. Apa dia? Qada hajat pada jalan manusia. Allah ni. Tengah-tengah jalan dia berak. Kalah lembu. Manusia berak kat tengah-tengah jalan. Kalau bawa pohon kayu. Yang ni pun kurang adab ni. Kurang adab. Pohon kayu ni maksudnya pokok rambutan. Kita pergi berak, pergi buat baja pula. Ingat kita nak buat baja, tak elok lah. Pohon tu dia nak serap zat-zat yang elok, baja yang elok. Tiba-tiba kita berak macam tu,
Nanti tak silap pokok tu, buah tu pun rasa tai juga. Jadi benda tu tak elok lah. Kalau boleh tinggal dapat pahala. Apa lagi berak di tempat orang ramai kumpul. Macam dekat stesen bah. Stesen minyak. Oh dia tak kena lah. Nah, kalau kita orang yang sihat otak fikiran kita ni, insya-Allah kita tak buat. Maka dia kata dekat sini perbuatan ni memanglah makruh. Tapi kalau orang tak kacau, contoh dia berak bawah pokok, orang memang tak ada tuan dekat situ duduk tengok. Pokok tengah hutan, siapa tahu tengah ada buah. Memanglah tak makruh saja. Tapi kalau orang tu ada, contoh pokok getah, orang tu duduk pi setiap hari dia potong getah. Mula-mula dia berak hukum dia makruh. Tapi bila tuan dia main tengok, dia jadi tak senang, hati dia sakit sangat-sangat, benci sangat-sangat, dia jatuh ke hukum haram. Apa sebab jatuh hukum haram? Sebab melibatkan sakitnya hati manusia. Kalau hanya melibatkan tempat sahaja, itu jatuh hukum makruh. Contoh dia berak dekat tepi stesen bah. Orang duk tunggu bah tu dekat sana, dia berak dekat hujung sana. Bau tu tak sampai. Bau tu tak kacau orang. Orang tunggu bah pun orang tak bau. Itu makruh. Nampak tak hukum? Tapi kalau macam dia berak dekat sangat tempat tu dengan tempat orang dia tunggu nak naik bah, sampai orang semua nafas tak elok, sakit hati mereka sampai tak selesa, hukum dia akan berubah menjadi haram. Nampak? Mudah faham dia, hukum makruh kalau hanya berlaku pada tempat. Tapi kalau ada kaitan dengan menyakiti hati saudara Muslim, hukum dia akan berubah menjadi haram. Nampak tu? Yang ni kalau kita belajar hadis, dia ada sebut dosa yang paling besar adalah menyakiti hati saudara Muslim. Yang seterusnya, yang ke-10, haram membawa berserta kita. Sertanya ni maksudnya dengan badan kita ni, dengan baju kita. Apa dia? Kitab suci Al-Quran. Contoh kita ada totostek ayat 1000 dinar. Ada kan ayat 1000 dinar yang kita duk buat macam pelaris tu, stiker kecil tu. Kita baru jumpa orang duk jual tisu, kita pun bagi RM1, dia pun bagi stiker tu kat kita. Kita buh lah dalam poket kita atas ni. Duk tengah tu pula nak pergi satu tempat, rasa sakit perut pula, pergi masuk tandas. Pergi masuk tandas, benda tu ada dalam paket kita. Hukum dia apa dia? Hukum dia ada apa dia? Hukum dia apa tahu? Haram. Kalau sengaja, dia kena sengaja dulu. Kalau tak sengaja, siapa pun Allah ampun. Jadi benda sengaja ni kita ni, kalau tak sengaja dimaafkan. Tapi kalau insya-Allah, kalau kita tahu semua kita tak nak buat benda ni, betul tak? Selalu yang jadi ni kita dalam keadaan kita lupa. Tambah-tambah yang bahaya sekali yang jenis ada cincin nama Allah, cincin nama Muhammad. Ni kita kena ingat sungguh. Macam mana pula kalau tulisan Arab macam surat khabar Arab? Orang Arab mana ada tulisan bahasa kita, bahasa Melayu. Surat khabar dia bahasa Arab. Tengok tu Arab baca surat khabar tu dalam tandas ni. Sambil berak tengok surat khabar. Surat khabar ni bahasa Arab. Apa hukum dia pula? Sudah. Kita duk ingat Quran ni Arab lah. Ni Al-Quran ni, bahasa Quran ni. Macam mana? Maka di dalam kategori ni, selama masih di kategori dia adalah kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama 99 nama Allah, nama Nabi kita, nama Nabi berapa? 25 dan nama malaikat ada 10, maka itu dikategorikan termasuk tulisan ayat suci. Kita tak boleh buat masuk. Kalau memang dia tu memang surat khabar Arab, itu tak ada masalah. Tak dipertikaikan di sini. Faham tak? Kadang-kadang kita ada baca ni
Macam kita buat masuk baju Panglima tulis Sans. Nama baju tu Panglima. Memang dalam bahasa tulisan Jawi. Macam mana pula? Dia kita tengoklah pendapat kita macam mana. Kategori tu kategori apa? Kalau kita tengok semua orang cakap tu bukan Al-Quran. Tu tulisan Jawi. Tak apalah. Ni kita kena faham tu betul ni. Supaya nanti kita jangan mudah untuk nak salahkan orang. Hang tahu dah hang pakai baju tu baju Quran tu. Tulisan Arab, tulisan Jawi tu tulisan apa? Tulisan Quran kan. Tu macam mana tu aku beli baju Arab penuh bahasa Arab. Boleh aku masuk? Boleh masuk tanah? Tu kita kena faham dulu, kena faham perkataan ni. Di sini dia perincikan bahawa di sini apa dia yang tak boleh bawa masuk. Pertama, Al-Quran 100%. Quran ni maksudnya ayat Quran lah, Al-Fatihah sampai Al-Binah tu. Hadis Nabi yang kita faham lah. Lepas tu nama-nama Allah 99 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nama Nabi 20. 25. Lepas tu nama-nama malaikat. Nama sahabat tak ada pula. Ada baju lah ni orang bubuh nama Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itu tak ada masalah kat sini. Kalau kita tengok panduan daripada sini yang dia bagi tahu ni tak ada masalah. Macam handphone Ustaz, handphone dalam Al-Quran. Handphone dalam Al-Quran dia akan menjadi Al-Quran ketika dia keluar aplikasi Al-Quran. Kalau selama dia tak keluar benda tu, dia akan jadi barang biasa. Jadi kita boleh orang kata apa ibarat dia macam mana, macam kita contoh dia macam ni. Dalam satu buku ni ada dua bahagian. Saya bagi contoh ni dalam kitab. Dalam buku ni contoh dalam satu jilid panduan setengah kitab ni yang pertama 30 juzuk. Lepas tu setelah ni yang setengah yang belakang ni dia adalah orang kata apa? Kitab hadis. Kitab hadis. Jadi hukum dia yang kita wajib pegang Al-Quran dengan memakai yang kata apa kena ada wudu, iaitu bahagian kulit yang bahagian Al-Quran yang jilid pertengahan kitab yang pertama ni. Yang ni kita hukum dia haram kita sentuh. Sebab dia dianggap Al-Quran. Walaupun dalam satu kitab yang sama. Tapi yang sini tak apa. Kita pegang ni tak apa. Sebab dia hadis. Dia tak wajib kita ada wudu. Nampak tak kat sini? Cuma perbezaan dia dalam tempat yang sama tapi ada dua isi. Satu Al-Quran, satu isi dia hadis. Satu isi yang kena wajib pakai ada wudu. Yang satu lagi tak wajib ada wudu. Tak ada wudu pun boleh pegang. Yang haram pegang tu kat mana? Yang depan ni. Yang ni haram tak? Yang ni tak haram. Nampak tak itu? Macam tu juga kalau handphone, kalau dia berinteraksi, dia sebagai open Al-Quran, yang tu dia kena hati-hati lah. Kalau handphone ni kadang-kadang kita ni terbiasa kadang-kadang Quran pun tak masuk Quran. Kadang-kadang macam orang call naik azan apa semua kan. Yang tu adab lah. Itu sebenarnya adab kita lah. Sebenarnya hukum tu memang kita sendiri yang kena bertanggungjawab benda ni. Bukan masalah handphone tu yang tanggung dosa. Yang tanggung dosa tu kita. Kadang-kadang ada lah jenis duk set kan. Assalamualaikum. Duduk tengah. Kadang-kadang set je azan. Bawa handphone masuk tandas. Kena waktu azan. Dia azan dia tak ada nak setting dah. Sebab dia set dah automatic kan. Yang tu kita kena cepat-cepat lah. Masalahnya susah kan nak jawab benda ni. Sebab benda tu dah terjadi. Bukan benda kata benda tu kita orang kata apa kita buat persediaan awal dah. Boleh kata hampir semua orang ada lah ni. Betul tak? Zaman dia. Kalau kita kata haram, bolehlah kita kata haram ketika tu. Bila dia tak ada, tak haram dah. Ketika dia keluar benda tu jadi haram lah. Contoh kita di dalam tanda azan. Awak tu azan tu Allah Akbar berapa lafaz tu haram. Tutup. Tak ada lah haram dia. Bila kita tutup haram tapi kena minta ampun jugalah. Kena minta ampun lah dengan Allah. Ya Allah,
Nak tutup tu pun dia ada Allahu Akbar. Oh. Pertama baru nak cebok pula kan, ceramah. Nak satu nak pegang paip, nak pegang handphone. Jalan mudah berarti yang ni lah tu. Kalau nak mudah kan, kadang-kadang kita kena tahulah waktu bila nak masuk semayang. Dah tahu dah masuk semayang, handphone kita azan, tak payahlah masuk tandas lagi. Bagi azan habis dulu. Kan? Jenis kita ni kita kata kita sendiri yang hukum tu sebenarnya kita yang kontrol. Bukannya hukum tu yang kontrol kita, kita yang kontrol hukum. Faham tak? Allah Ta'ala bagi tahu, hang dah tahu, hang buat macam mana yang aku ajar. Jadi ilmu ni sebenarnya tu orang kata ilmu nur. Ilmu tu cahaya. Sebab apa dia katakan cahaya? Ibarat dia kita ni macam duduk dalam kegelapan. Kalau kita padam lampu ni kita padam lampu. Cuba jalan ke? Tak tersepak meja ke? Dan jalan kita pun macam agak-agak, tergagak-gagak. Mana satu tapak pun nak bubuh ni. Sebab apa? Sebab ibarat dia itulah kejahilan kita. Bila ada lampu, kita nampak habis. Oh, ni dia jalan dia. Yang ni kena pijak elok-elok. Oh, yang ni ada meja kena elok sikit. Ni pintu dia aku kenal. Baru nampak. Jadi untung kita ni Allah bagi pengetahuan. Pengetahuan ni lah akan menyuluh hak mana wajib, hak mana sunat, hak mana makruh, hak mana yang haram, supaya hidup kita ni lebih bermakna. Kalau hidup kita ni dengan orang kafir sama 24 jam. Orang duduk kat belah utara sama 24 jam. Duduk kutub selatan 24 jam. Tak ada kata 25 jam. Tapi beza 24 jam kita dengan mereka apa dia? 24 jam kita dengan beramal, ada ganjaran pahala. Ibarat ulama bagi tahu, dunia ni ibarat dia kosong. Kalau mail dah 1000 kosong pun, sikit pun tak ada nilai. Tetapi dengan keadaan kita adalah seorang Islam, orang yang mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka adalah angka 1 dekat depan. Maka angka 1 ni lah akan menjadikan nilai. Kita ni sebenarnya dah ada angka 1. Itu kita buat nilai walaupun 01 pun, tapi tetap berharga. Kalau 01 ada 10. Kalau 0 jadi 2 ada 100. Kalau 03 jadi 1000. Jadi kalau orang kafir, contoh orang Cina, mereka sedekah buat masjid, ibarat dia macam 000. Ada tak nilai? Tak ada, langsung. Kita walaupun miskin, tapi kita ada 1 kat depan. 01 pun lebih tinggi daripada 0,1000. Sebab ada nilai. Itulah beza kita dengan mereka. Jadi hidup kita ni, kita nak belajar ni, ilmu yang kita nak belajar ni, kita nak bagi hidup kita ni ada nilai dia. Setiap nafas. Itu kalau ada satu ilmu tasawuf tu, dia akan buat amalan latihan setiap nafas ada berzikir. Macam kita tarik nafas, hembus nafas berapa kali sehari. Tapi setiap tarik Allah, hembus pun Allah. Benda tu dah jadi automatik. Allah. Benda tu bukan mulut, hati dia. Sampai benda tu tak putus hubungan dia dengan tasbih. Yang tu latihan dia lama. Yang tu kena pergi cari guru dia, pergi cari doktor dia, bagi yang pakar benda tu. Sekarang ni kita pakai baju dulu, cara pakai baju dulu. Ibadat ni adalah pakaian orang Islam. Habis kat situ. Lepas tu pula 11, disunatkan kita menutup kepala. Ini yang selalu terjadi. Bukan tutup kepala, kita duk kata tutup kepala pakai kepiah, tutup kepala pakai kepiah. Bukan kepiah saja. Ada cebok tu, gayung. Kalau kami dah madrasah tu pakai gayung. Pakai gayung, boboh mak masuk tandas. Kalau ada apa lagi dia kata ni sapu tangan kecil. Dan ada jenis kat tandas-tandas yang jenis sediakan sapu tangan tu gelap badan kan. Guna yang tu. Jangan tak pakai langsung. Bila tak pakai langsung nanti itulah macam tadi dah cakap, taik. Syaitan akan ambil taik atas kepala. Syaitan dia guna benda tu duk kat kita. Kita tak nampak, tapi kita rasalah kepala berat kan. Tidur banyak subuh pun susah nak bangun. Kesan-kesan dia kot tu. Dia jadi lembab lah kan, otak lambat pick up lah. Macam-macam. Ada semua hubungan dia.
Ingat apa yang syaitan buat ketika kita nampak benda tu, macam kita tahu syaitan letak tai walaupun kita tak nampak, tapi kesan sampingan tu ada pada kita. Tapi sampingan tu ada kaitan dengan benda yang tak nampak juga. Apa dia? Ibadat kita, rasa kita, satu lagi apa, semangat kita, semua ada hubungan dia. Okey. Nak kalau boleh kian ni kita kena jadi buat bagi sampai jadi kebiasaan. Kalau kita pi tandas jenis kita ni, orang-orang biasa ni pakai baju kemeja, tidak track shoot. Biasalah jalan macam tu, memang kita jalan macam tu kan. Tambah-tambah kalau pi kebun pula, salik golok dekat pinggang. Mana ada pakai kepiah dah. Tu bila nak kencing, nak berak, macam mana? Kalau kata nak kencing kat hutan, macam mana? Kena cari jugalah benda apa boleh tutup. Jadi boleh sedik. Jom kat telinga boleh lah. Tak ada apa. Tak tahu. Memang ada orang kau boleh sedik dengan saya. Ada boleh tak? Betul dulu. Allah. Sandaran aku. Betul tu. Betul ni ayam pun berbual ayam tu. Sandaran. Ada kot. Saya tak jumpa lagi yang ada kot. Biasa dalam kitab ta'lim ada lah dia kata untuk mencegahkan otak balik kan. Ciri-ciri penuntut ilmu. Bila dia kasut sebenarnya tak pakai kanan tu pun makin liu. Kasut. Mesti dia kasut tipe. Kita masuk kaki kiri. Lepas tu kita pijak slipper. Jangan pakai lagi, pijak slipper dulu. Lepas tu baru guna kaki kanan bawa masuk. Kanan bawa masuk, pakai slipper macam biasa. Ada hukum apa yang masuk tandas yang bagi kiri. Pakai slipper macam ni. Pakai slipper. Slipper ni pun ada hubungan dengan otak kita juga. Kajian sains beritahu enzim ataupun kuman-kuman yang dalam tandas ni, dia akan makan kat otak kita. Dia masuk kena ni tu jadi cepat nyanyuk. Ada hubungan jugalah. Dia bagi jadi cepat lupa. Tu penting juga tu masalah ni. Dia makan otak. Allah yang kena tanya dalam bilik ayam dia kan tandas asing, bilik ayam asing. Dia nak kena buat adat yang sama juga. Tandas ni kalau ustaz saya beritahu, dia kalau macam kita tutup, contoh macam mangkuk tandas tu kena tutup kan. Kalau kita tutup tu dia jadi hukum tandas. Jadi hukum tandas ni baca Quran pun boleh, azan pun boleh. Orang panggil apa? Hukum bilik ayam dengan tandas. Bilik ayam dengan tandas lain. Bilik ayam ni kita guna untuk mandi. Jadi hukum dia macam bilik rumah. Bukan sebab kadang-kadang kencing ke apa ke. Jadi memanglah dia ni. Tapi kalau tandas ni kita bawa. Yalah kalau untuk hati-hati kita bawa macam adat tandas lah. Kalau hati-hati bawa macam adat tandas. Nak mandi takkan tutup kepala. Buka lah. Nak berak kita guna adab tu full adab. Macam nak berak, nak kencing, maksudnya kita nak guna mangkuk tanah tu. Kalau guna kolah ke shower ke tak apalah. Itu macam biasa je lah. Tapi tetap masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang mana kita rasa benda tu mampu kita buat, jangan tinggal. Faham tak? Kalau setakat nak boleh kaki kiri tu boleh kot, sama buat. Baca doa bersama. Baca doa bersama lah. Cuma benda tu kalau kata senang macam ni lah, kita kan zaman terakhir. Orang bukanlah macam iman para sahabat. Kita ni turun terakhir. Sangat lemah. Kalau kita tahu 10, 1 tu nak buat pun susah. Boleh buat tu beruntung lah. Macam kita duk mengaji lah ni lah, 12 adab ni. Boleh buat 1 je. Masuk kaki kiri, keluar kanan. Tu syukur sangat lah. Tu kata orang ulama bagi patah, kalau tak boleh buat banyak, janganlah tinggal semua. Bahasa dia macam tu. Janganlah tak boleh buat banyak, jangan tinggal langsung. Buatlah sikit, tapi janganlah tinggal semua. Adalah rasa cinta kita pada Rasulullah. Ini semua benda yang kita ngaji ni, semua yang ada kaitan dengan Rasulullah. Rasulullah buat benda ni. Kalau tak, dia tak jadi syariat lah. Itu kata kalau Nabi Nuh, Nabi Isa turun ke dunia ni,
Kalau dia bawa syariat dia jadi sesat. Dia kena turun di dunia ni, dia kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab syariat Nabi Muhammad SAW bila mai, semua Nabi-Nabi terdahulu 24 lagi terbatal semua syariat dia. Jadi syariat Nabi Muhammad lah yang kita duk amal lah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Okey dah. Lepas tu yang terakhir ada doa dia. Doa ni sangat-sangat bagus lah untuk orang-orang muda ni. Kalau orang tua pun bagus juga. Sebab kita minta kemaluan kita Allah jaga. Ni dah yang rahsia-rahsia yang terjadi. Kadang-kadang ada tok guru, kadang-kadang pemuda diajak berzina, dia pakai seluar. Bila pakai seluar, bila orang kata apa, dia syok dah nak naik dah tu, nak kira nak buat zina dah, tiba-tiba zik dia tak boleh buka. Dia buka macam mana pun tak boleh. Tu tanda Allah jaga. Tu banyak terjadi tu. Kadang-kadang anak-anak kita pun kadang-kadang ada pergi mengaji kat luar kan, dengan pergaulan bebas dalam malam. Pipi batu orang ajak pergi tidur asrama perempuan. Dia pun training nak berzina. Dia nak berzina dekat sangat-sangat dah. Tarik zik tak terbuka. Mudah. Sampai ke subuh lah kali tak jadi. Cancel. Tu okey lagi, tarik zik tak terbuka, ada Allah Ta'ala tolong. Ni kalau Allah bagi teguran macam mana? Tarik zik sangkut telur. Sudah. Pakat darah yang tu ya. Jadi kadang-kadang ni doa ni memang kita rasa macam aku tak berzina, aku tak buat apa, aku tak buat benda haram. Tapi hikmat dia nanti Allah bantu ketika kita sangat-sangat perlu. Bila kita perlu, bila kita lupa Allah, waktu tu kita perlu. Ketika kita diuji dengan orang-orang yang bawa kita kepada maksiat. Ni yang kita perlu. Itu doa dia, ya Allah Tuhanku sucikanlah hatiku daripada munafik. Munafik ni orang yang mulut dia saja manis, hati dia jahat sungguh. Tak apa, saya boleh nanti insya-Allah saya pi. Nanti kalau azan saya pi. Dalam hati dia obat aku tak pi Ngahu dia. Macam tu dia jahat dia hati dia orang munafik ni. Kita naudzubillah minta simpang. Peliharakanlah faraj tu. Faraj ni maksudnya kemaluan lah. Tak kira lah laki ke perempuan ke. Jadi kemaluan kita ni banyak benda yang dia suka. Apa dia perkara yang keji? Macam nak berzina. Kalau budak-budak muda ni kira nak merancak. Budak-budak pemuda zaman lah ni, anak-anak kita pun jaga. Kadang tengok duk sorang-sorang, duk basah sorang-sorang, rupanya duk merancak bawah bantal. Tu pun kena ambil berat juga kita mak ayah ni. Duk layan video, rupanya main handphone, rupanya duk layan video blue. Duk tengok gambar lucah dalam video, duk puas sorang-sorang. Tu benda yang tak elok lah tu. Tambah masuk tandas orang masuk 10 minit, dia masuk setengah jam. Tak pelik kan? Orang tengok ayat bunyi mandi pun tak. Rupanya duk layan video blue. Yang macam jenis lah ni. Ni kena tahu sebab saya cerita ni sebab pengalaman. Pengalaman saya dengar, pengalaman dengan zaman terkini. Zaman terkini, jangan. Tu kalau ada handphone, dua anak-anak kita yang laki-laki, tolong cek selalu. Tengok dekat history. Kalau buka internet tu, ambil dalam Google, buka history. Tengok apa yang dia tengok sebelum ni. Dekat tu dia bagi tahu semua. Kalau anak kita pandai, dia pandai situ, dia padam balik. Kita tengok boleh tahu tarikh bila dia buka. Kalau ada ads porn, tu berarti tu nama dia video blue. Lah ni mak ayah mana ada ambil tahu sangat benda ni. Kes yang terbaru yang saya baca, hampir setiap hari ada anak bawah umur 12 tahun ke bawah main masalah mengandung. Sebab dia, punca dia adalah adik-beradik dia sendiri main duk pintu dapur, duk main dengan dia, duk berzina dengan dia. Sampai dia takut nak bagi tahu kat mak ayah. Kes dia yang berzina tu bukan tua pun, umur 11 tahun. Budak tu umur 10 tahun, beza setahun ni. Ni kes saya baca dekat Sabah. Setiap hari ada klinik dia. Lepas tu dicek-cek rupanya kes yang sebab jadi macam tu sebab budak lelaki tu dalam handphone dia penuh video blue. Duk tengok video blue. Punca tengok video blue tu daripada tengok tu dia mula melekat otak dia jadi macam error lah. Yang ni kita ambil berat. Zaman lah kita kena ambil tahu. Nama tambah handphone lah ni.
Depan kita dia buat tengok kartun. Belakang kita dia duk main benda lain. Yang ni saya bagi tahu ni sebab saya tak nak benda ni tersebar luah lagi perkara yang tak elok. Tambah-tambah kalau kita nak bagi main handphone, kita kena pandai juga main handphone. Kalau zaman jelah ni kita orang tua-tua tak pandai, kena belajar juga. Kata Sayyidina Umar, didiklah anakmu mengikut zaman. Maksud mengikut zaman, ni zaman main komputer, laptop. Takkan kita nak bagi zaman batu lagi. Bagi batu, bagi kapok. Siapa nak ambil dah. Bagi zaman dah, kita bagilah komputer. Tapi kita kena tahu juga apa virus, apa yang elok dia, apa yang buruk dia. Yang buruk tu kita kena belajar. Macam Facebook. Facebook ni pun buruk pun banyak. Kadang-kadang dalam Facebook ni, dulu tak pernah kawan dengan perempuan. Semenjak main Facebook ni, beratus kawan perempuan. Dia bukan kawan perempuan ni, berani buat temu janji, makan, minum, jom. Duk lepak dekat kedai, bercampur yang bukan mahram, yang bukan mahram kan. Dia mula-mula sembang. Di istilah bahasa Arab ni ada 5. Yang pertama, salam. Mula bagi salam, Assalamualaikum. Dia jawab. Lepas tu mula kalam. Kalam ni apa dia? Dia mula-mula nak sembang. Apa khabar? Duduk mana? Bila dia kalam, dia akan ada satu lagi apa dia? Temu janji. Bila kita jumpa kat mana-mana. Bila buat temu janji tu, dia mula dah duduk berdua. Takkan temu janji duduk ramai, mesti nak kedai-kedai. Lepas tu mesti nak duduk tempat yang sunyi-sunyi. Lepas tu adalah orang yang ketiga dia. Yang ketiga tu siapa dia? Iblis, setan. Mulalah jadi perzinaan. Jadi benda ni tak ada jaminan langsung lah. Walaupun anak saya, orang kata anak ustaz pun, tak ada jaminan benda ni akan selamat. Cuma kita sebagai waris mak ayah ni hanya mampu, yang pertama kita berdoa pada Allah setiap hari. Yang kedua, ikhtiar kita. Ikhtiar kita tu macam saya cakap tadi, selalu kita check, selalu kita tanya. Kalau boleh kita ambil tahu apa benda yang dia tengah belajar tu. Contoh dia belajar buat Facebook, kita kena belajar juga Facebook tu apa dia. Supaya kita jangan bagi dia seorang pandai, kita pun tak tahu langsung. Lain-kali kita percaya satu patah. Rupa-rupanya kita dimain-mainkan dia. Dimain-mainkan dia. InsyaAllah benda tu, insyaAllah kalau kita jaga hubungan baik dengan Allah, Allah sendiri yang akan tanggungjawab untuk jaga semua kita. Ingat, kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita semua. Baik segi masalah anak kita, masalah diri kita, masalah kehidupan akhirat kita, semua Allah jaga. Doa ni kita akan baca setelah habis keluar daripada keluar tandas. Macam baca serentak lah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Dan tambah doa ni, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Boleh juga kita baca doa ni ketika kita basuh, tapi baca dalam hati. Waktu kita jurus tu, basuh taik tu, kita baca dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, cucikanlah hati aku dengan sebab aku cuci tajih ni. Minan nifaq wa hassin farji, peliharalah kemaluan aku dengan gosok-gosok kencing berak kita tu. Tapi baca dengan hati, jangan baca mulut. Tapi kalau kita tengok dalam kitab ni, dia bagi tahu kita keluar daripada tandas dalam berapa langkah baru kita baca doa ni. Berarti jadi dua kena ada baca doa. Pertama doa keluar tandas, lepas tu doa yang ni, Allahumma tahhir qalbi. Wa ikut sama-sama, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Siwak bersugi. Nanti Pak Su boleh cari dalam 20. Kita satu batang tu kita potong 2. Belum. So, kita nak ambil praktikal lah. Ada lah. Dia tak apa. Ada dah pun tak apa lah, pergi lah. Boleh hari 10 itu bagi 2 lah. Kita praktikal. Ada apa nak tanya tak?